Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada kali ini dalam rancangan di ambang Ramadan bersama saya dengan bertajuk puasa tetapi tidak sembahyang. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sekaliannya, kita sebagai umat Islam telah ijma' mengatakan bahawa pekerjaan yang utama bagi kita ni adalah beribadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsirannya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Ada berbagai-bagai sebenarnya ibadat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Contohnya sembahyang fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat ataupun mengerjakan haji jika mampu. Namun ibadat yang paling istimewa di antara ibadat yang lain adalah ibadat sembahyang. Kerana sembahyang adalah pertama-tama sekali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kita ni sebagai umat Islam hendaklah menjaga dan istiqamah menjaga sembahyang fardu 5 waktu kita ni mengikut waktu yang tertentu. Para penonton yang saya kasihi sekalian, sudah menjadi kebiasaan apabila datangnya bulan Ramadan, umat Islam terasa bahagia kerana kedatangan bulan yang sangat mulia. Dan pada bulan ini juga, bulan Ramadan ini juga, begitu ramai orang yang ingin mempertingkatkan amalan ibadahnya. Kerana apa? Kerana begitu besar kelebihan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Namun dalam kegairahan kita ni menyambut bulan Ramadan, kegembiraan kita ni menyambut bulan Ramadan, sudah tentu terdapat segelintir daripada orang kita ni masih saja lemah semangatnya. Azamnya masih saja yang sama seperti dahulu, yang mana puasa tetap saja ditunaikannya ataupun mungkin ada yang langsung indah berpuasa. Dan juga dalam masanya lemah ingin berpuasa tu, maksudnya berpenat lelah berpuasa, dan pada masa yang sama yang lain tidak menunaikan kewajipan sembahyang fardu 5 waktu. Kerana apa perkara ini berlaku? Kerana terdapatnya dalam diri keimanannya adalah kelalaian ataupun kemalasan. Jadi untuk itu sudah tentu apakah dia hukum bagi orang-orang yang tersebut, yang mana sembahyangnya keadaan yang pertama apabila ia bersembahyang, apabila ia meninggalkan sembahyang kerana ingkar akan kewajipannya, maka orang tersebut wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi bagi keadaan yang kedua, iaitu apabila seseorang itu meninggalkan sembahyang kerana keuzuran, iaitu seperti tertidur, terlupa, terlalai dan sebagainya. Kerana keuzuran tersebut, maka adalah wajib bagi seseorang itu untuk mengqada sembahyangnya. Apabila dia sudah mula ingat, maka wajib bagi dirinya untuk mengqada sembahyangnya. Dan seterusnya lagi, yang keadaan yang ketiga, iaitu kerana malas, meninggalkan sembahyang kerana malas. Ini sudah tentu ni terdapat dalam kita ni berpuasa tu ada ni sebilangan ataupun segelintir orang hanya menunaikan ibadah puasa tapi sembahyangnya indah kerana malas. Jadi kerana malas inilah sepatutnya kita ni elakkan. Jangan kita ni jadikan alasan sibuk bekerja, sibuk dengan itu ini kerana tidak sempat untuk melakukan sembahyang.
Jadi untuk itu adalah wajib bagi orang tersebut untuk bertaubat dan mengqada sembahyangnya asalkan ia masih tidak mengingkari akan kewajipannya. Jadi dalam ketani mengetahui keadaan ketani dalam menunaikan sembahyang tersebut, adakah sah puasa ketani kalau ketani meninggalkan sembahyang. Dalam ketani memerhatikan sembahyang ketani, dalam ketani menjelaskan bahawa dalam sembahyang itu mesti jua ketani berpuasa, ataupun dalam berpuasa itu mesti jua ketani bersembahyang, kerana kedua-duanya masih saja wajib ataupun fardu bagi setiap Muslim. Jadi untuk itu jika seseorang itu meninggalkan sembahyang kerana ingkar yang tadi keadaan yang pertama, ingkar akan kewajipannya, maka tetap saja tidak sah akan puasanya tersebut kerana ia mengingkari akan kewajipan sembahyang. Jadi untuk yang kedua dan yang ketiga, keadaan yang kedua dan ketiga tadi, jika seseorang itu meninggalkan sembahyang kerana keuzuran, disebabkan tertidur atau terlupa, ataupun dia meninggalkan sembahyang kerana dia malas ataupun sibuk dengan urusan-urusan dunia, maka puasa orang tersebut adalah tetap saja sah di sisi agama Islam. Namun kalau diikutkan dengan cara ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan berbalik kepada kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu berhati-hatilah ketani dalam ketani menunaikan kewajipan, yang mana sentiasalah jaga, sentiasalah beristiqamah dalam ketani bersembahyang. Dalam ketani bersembahyang itu ketani menunaikannya seluruh fardu 5 waktu tersebut, dan juga ketani dalam ketani berpuasa itu ketani menjaga juga sembahyang ketani itu. Artinya dalam ketani menjaga sembahyang ketani itu bukan saja pada waktu di bulan Ramadan. Kadang-kadang ketani dapati kalau orang datang alimnya, kadang-kadang kena ucap semata tu nya datang alimnya hanya setakat pada bulan Ramadan saja, barutah sembahyang, barutah kan bersedekah. Tapi sepatutnya perkara ini indah berlaku hanya di bulan Ramadan. Mungkin saja kerana ingin mendapatkan kelebihan ataupun fadilatnya yang lebih besar di bulan Ramadan. Tetapi apa kata kalau ketani menerapkan amal ibadah ketani itu setiap waktu pada setiap hari, jangan hanya setakat tertumpu pada bulan Ramadan, kerana bagi orang yang meninggalkan sembahyang tetapi berpuasa amat rugi kerana dia telah melakukan perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak sembahyang tetapi melakukan puasa. Jadi amat rugi bagi orang tersebut. Jadi untuk itu elok ketani renungkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada ketani umat Islam, yang mana ada orang atunya berpuasa hanya setakat mendapat lapar dan dahaga sahaja, tidak mendapat ganjaran apa-apa. Dan juga ada orang yang bersembahyang pada waktu malam hanya mendapat berjaga di sepanjang malam saja tetapi tidak mendapat ganjarannya. Jadi untuk itu amat rugilah bagi ketani orang yang mensia-siakan peluang ataupun ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketani ketahui juga sedia maklum bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meruntuhkannya, maka runtuhlah agama dalam dirinya. Jadi untuk itu kenapa ketani meninggalkan sembahyang sewaktu ketani menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi untuk itu ketani muhasabah diri ketani. Jangan jadikan kemalasan ataupun kesibukan ataupun kerana sikap malas tak kuingau untuk meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu. Dahului dulu perkara yang wajib. Kadang-kadang ketani terdapat juga ada segelintir daripada orang ketani
yang mana mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Yang mana apabila sembahyang sunat tarawih itu semangat datang ke masjid untuk berjemaah. Tetapi apabila sembahyang fardu 5 waktu, inda tiada semangat datang ke masjid untuk berjemaah. Jadi kita ni muhasabah diri kita ni untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya setakat di bulan Ramadan saja, tetapi kita ni kalau boleh di bulan-bulan yang lain, kita ni tetap saja terus untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu nasihat saya kepada para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah kita ni perlahan-lahan dalam menunaikan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya tu, jangan kita ni terlampaukan bergagaskan mengumpulkan, kalau boleh dalam satu hari itu 500 rakaat ketanikan sembahyang sunat, tetapi ketani lupakan sesuatu yang wajib, sesuatu perintah yang wajib. Jadi untuk itu ketani cuba jadikan sebagai bulan Ramadan ini sebagai bulan ketani lebih menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi untuk itu ingin saya tutuplah dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.